Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzam bin Yunus, 2190798. Hari ini saya hendak terangkan falsafah utama seorang tokoh Islam iaitu Al-Mawardi. Tetapi sebelum itu saya akan terangkan sedikit siapakah Al-Mawardi ini. Al-Mawardi atau nama sebenarnya ialah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Abi Basri Al-Baghdadi Al-Mawardi Abu Al-Hasan. Dikenali sebagai Al-Mawardi kerana pekerjaan keluarganya iaitu menjual ma'al wad iaitu air mawar. Al-Mawardi dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Arab pada tahun 364 Hijrah atau bersamaan 974 Masihi di bumi Basrah. Al-Mawardi meninggal dunia pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi di kota Baghdad pada usia 86 tahun. Pada tahun tersebut ataupun pada ketika itu kota Baghdad dalam keadaan genting kerana seorang jeneral Syiah Turki iaitu Al-Basasiri telah pun menawan kota tersebut dan menangkap serta menumbangkan khalifah pada ketika itu dan mengisytiharkan seorang khalifah baru iaitu Khalifah Fatimid, seorang khalifah yang tidak mengamalkan tugas sebagai seorang khalifah dengan baik dan tidak memelihara kesucian jawatan ataupun khalifah kerajaan Abbasiyah. So Al-Mawardi ni memang hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah. Al-Mawardi dia punya falsafah dia lebih mengutamakan kepada konsep kenegaraan. So dalam konsep kenegaraan ini Al-Mawardi dia lebih tekankan kepada bagaimana nak melantik seorang ketua, macam mana nak dia punya garis panduan untuk melantik seorang pemimpin ataupun khalifah. Bagi Al-Mawardi, beliau punya falsafah, seseorang itu boleh dilantik sekiranya seseorang itu memiliki satu sifat keadilan yang baik. Ini sangat sangat membuat keputusan, sentiasa membuat keputusan dengan adil, bukan saja pada diri sendiri ataupun orang lain. Beliau memang tak ada nak tekankan kronisme. Semua orang perlu jalankan tugas dengan adil, tak ada istilah orang kata pilih kasih. Semua orang dapat dia punya hak masing-masing, dia orang punya tugas masing-masing, tak ada istilah kroni-kroni semua ni. Seterusnya, seseorang yang dilantik tu perlulah memiliki ataupun mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai ilmu agama Islam yang sempurna, dan selain daripada ilmu agama Islam ni memiliki ilmu siasah dan juga kenegaraan serta pentadbiran yang baik untuk melicengkan tugas. Syarat ilmu yang ditetapkan oleh Al-Mawardi ni paling tidak kena taraf-taraf kadi. Kadi ni pada zaman dulu memang tinggi lah. Jadi memang nak kena ilmu pengetahuan tu kena setaraf atau setanding dengan kadi. Baru boleh jadi khalifah, baru boleh jadi ketua. Yang seterusnya, Al-Mawardi menyatakan seorang pemimpin itu perlulah sempurna dia punya panca indera dan juga tidak memiliki sebarang cacat anggota fizikal. So tak adanya istilah tangan kudung, buta, pekak sebelah telinga. So kena sempurna, baru boleh memimpin kerana seorang yang sempurna ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan cantik.
Seterusnya, seorang pemimpin dalam falsafah Al-Mawardi ni perlu mempunyai idea yang mampu menolong, memimpin rakyat serta menguruskan kepentingan negara. Seorang pemimpin ini perlulah mempunyai idea-idea yang baik, dapat memahami kehendak-kehendak rakyat yang daripada pelbagai lapisan dan dapat melaksanakan kerja itu dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan, melainkan sekiranya ada pertolongan yang diminta oleh orang lain. Dan seseorang pemimpin yang bakal dipilih itu juga harus mempunyai idea-idea dan pandangan yang luas dalam soal ketenteraan dan peperangan serta dari segi pertahanan. Benda ni penting pada zaman dahulu kerana kerajaan Abbasiyah mempunyai di sebelah timur ada kerajaan Parsi dan juga Empire Mongol, di sebelah utara ada Byzantine. Jadi diorang ada bernama kuasa-kuasa besar yang cuba menekan kerajaan Abbasiyah. Yang seterusnya mempunyai satu sifat berani serta kekuatan. Berani berjihad memerangi musuh demi jaga keselamatan. Pada zaman dulu memang sesuai. Memang zaman kerajaan Abbasiyah ni memang nak sebarkan Islam, lepas tu nak mempertahankan kesucian agama Islam. Jadi perlu berani berjihad. Seterusnya berani menjalankan hukuman hudud dan mempunyai keupayaan yang cukup untuk menguatkan kedudukan politiknya. Ini kena berani sebab dalam salah satu kerajaan tidak ada sahaja bukan sahaja agama Islam tetapi ada agama Judais ataupun agama Yahudi, kemudian ada Nasrani ataupun Kristian. Jadi perlu berani untuk menjalankan hukuman hudud dan menerangkan bagaimana hudud itu berfungsi dan seterusnya mengawasi kesucian agama, bukan sahaja agama Islam tetapi semua agama yang berada dalam sesuatu kerajaan. Seterusnya, satu falsafah yang sangat bercanggah dengan ramai orang, khususnya pada golongan Al-Khawarij, iaitu berketurunan mulia. Bagi Al-Mawardi, berketurunan mulia seseorang yang berketurunan mulia ini hendaklah berketurunan Quraisy kerana disebabkan Quraisy ini memerintah Jazirah Arab ini dari sebelum kedatangan agama Islam sehinggalah kemunculan agama Islam dan sehinggalah terbentuk empire-empire Islam seperti empire Umayyah dan juga pada ketika itu adalah empire Abbasiyah. Tetapi Al-Khawarij telah beranggap bahawa imam atau khalifah atau pemimpin ini perlu dilantik dan dipilih oleh orang ramai, melalui suara ramai tanpa menentukan dari kaum mana ataupun keturunan mana. Kerana seorang yang mulia itu tidak datang dari keturunan ataupun kaum. Oleh yang demikian, Majlis Ulama telah pun menetapkan syarat utamanya ialah takwa dan akhlak yang mulia dan juga beramal dengan agama Islam dengan sempurna dikategorikan sebagai keturunan mulia dan itulah paling penting untuk menjadi pemimpin. Konsep keadilan yang dibawa dalam falsafah Al-Mawardi iaitu keadilan itu boleh membawa kemesraan hidup antara satu sama lain, melahirkan jiwa yang taat setia, dapat menambahkan kekayaan dan juga kemakmuran negara serta dapat mengembangkan kerajaan Abbasiyah itu dengan lebih meluas serta dapat memerintah dalam keadaan aman dan damai kerana semua benda boleh dikatakan sama rata. Tak ada istilah yang berat sebelah, okey orang ni berat ni, agama ni kena cukai lebih, tak ada. Semua sama. Itu yang dibawakan oleh falsafah Al-Mawardi sepanjang hidupnya di zaman kerajaan Abbasiyah.
Itu saja dari saya berkaitan dengan Al-Mawardi. So, sekian, terima kasih.